Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Hari ini Cikgu akan teruskan untuk perbincangan subtopik yang kedua dalam bab yang pertama ini, yang mana kita akan lihat berkaitan dengan persekitaran pernikahan. Jadi untuk mengetahui apakah yang berkaitan dengan persekitaran perniagaan, kita jumpa selepas ini. Okey anak-anak pelajar, tapi sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu supaya Cikgu lagi bersemangat untuk menghasilkan video-video berkaitan dengan subjek pengajian pernikahan. Okey anak-anak pelajar, Cikgu akan terus kepada apa yang akan kita bincangkan untuk kali ini, Untuk sesi kali ini, apa yang akan kita lihat berkaitan dengan subtopik yang kedua, iaitu berkaitan dengan persekitaran pernikahan. Secara umumnya terdapat dua persekitaran yang akan anak-anak pelajar pelajari. Satu dinamakan sebagai persekitaran umum dan yang kedua dinamakan sebagai persekitaran tugas. Dalam persekitaran umum ini apa yang akan anak-anak pelajar pelajari adalah berkaitan dengan persaingan dan jaringan, ekonomi, aspek sosial budaya, teknologi, antara bangsa, politik dan perundangan, dan yang terakhir berkaitan dengan prasarana. Manakala untuk persekitaran tugas pula, berkaitan dengan pelanggan, pembiaya, pemodal, pembekal, pekerja, pesaing, kerajaan dan masyarakat. Tapi untuk sesi kali ini, apa yang akan Cikgu terangkan adalah berkaitan dengan persekitaran umum sahaja. Kita lihat dahulu apakah elemen-elemen yang terdapat dalam persekitaran umum. Okey. Sebelum itu, kita lihat objektif pembelajaran kita. Diharap di akhir video ini, para pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor persekitaran umum yang mana merangkumi ekonomi, persaingan dan jaringan, sosio-budaya, politik dan perundangan, teknologi, prasarana dan antara bangsa. Kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan persekitaran umum. Sebelum itu kita kena tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran umum. Persekitaran umum ini merujuk kepada unsur-unsur persekitaran di luar organisasi. Unsur-unsur yang terdapat di luar organisasi yang memberikan tekanan dan akan mempengaruhi persekitaran tugas, operasi dan prestasi perniagaan itu sendiri. Jadi unsur-unsur itu adalah kalau kamu lihat di sini, kita ada sosio budaya, kemudian kita ada ekonomi, seterusnya antara bangsa, prasarana, kemudian ada teknologi, seterusnya persaingan dan jaringan, dan yang terakhir berkaitan dengan politik dan perundangan. Yang mana untuk 7 elemen dalam persekitaran umum ini kita boleh ringkaskan dia menjadi akronim PESTA PP. PESTA PP untuk memudahkan anak-anak pelajar ingatlah P yang pertama kita boleh ambil politik dan perundangan. I itu merujuk kepada ekonomi, S itu sosio budaya, T itu teknologi, E itu antara bangsa, dan P lagi berkaitan dengan persaingan dan jaringan, dan P yang terakhir itu adalah prasarana. Jadi ingat PESTA PP, ingatlah persekitaran umum. Seterusnya Cikgu akan terangkan satu persatu berkaitan dengan persekitaran ini. Kita lihat dahulu iaitu persekitaran ekonomi. Apa itu persekitaran ekonomi? Persekitaran ekonomi di sini merujuk kepada situasi ekonomi situasi ekonomi di dalam dan di luar negara, sistem ekonomi, pasaran wang,
kadar bunga, kuasa beli, pendapatan pengguna dan lain-lain lah yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Okey. Yang mana persekitaran ini akan memberi pengaruh yang positif ya apabila kestabilan ekonomi ya yang berlaku dalam negara itu membawa kesan yang positif kepada perniagaan. Maknanya apabila ekonomi stabil, maka rancaklah aktiviti perniagaan berjalan. Ya, yang kedua berkaitan dengan pertambahan penawaran. Ya, apabila keadaan ekonomi negara itu stabil, maka akan berlaku pertambahan penawaran wang yang mana akan menyebabkan permintaan dalam ekonomi meningkat. Ya, ini secara tidak langsung akan menyebabkan aktiviti perniagaan turut berkembang, iaitu bagaimana ekonomi mempengaruhi aktiviti perniagaan. Okay. Yang kedua, sini kita kena lihat juga pengaruh negatif ekonomi. Pengaruh negatif ini akan kita lihat apabila berlakunya kemelesetan ekonomi yang mana ia akan turut membawa kesan yang negatif kepada perniagaan. Ya, apabila ekonomi sebuah negara meleset, maka akan berlaku pengurangan penawaran wang yang menyebabkan permintaan menurun. Kenapa? Sebab di sini apabila ekonomi meleset, ya, pelanggan akan kurang untuk membeli. Apabila pelanggan kurang membeli barang yang tidak perlu, maka berlakulah pengurangan penawaran wang di pasaran. Ya, yang menyebabkan permintaan terhadap produk juga akan berkurangan. Ya, dan ini secara tidak langsung akan menyebabkan aktiviti perniagaan juga turut meleset. Okey. Itu untuk persekitaran ekonomi. Okay, persekitaran yang kedua kita akan lihat berkaitan dengan persekitaran persaingan dan jaringan. Okey. Untuk persekitaran ini dia merujuk kepada aktiviti antara firma yang bersaing untuk memaksimumkan keuntungan melalui pelbagai strategi. Maknanya dia ada dua aspek di sini lah yang kita akan lihat. Satu berkaitan dengan persaingan dan yang kedua itu berkaitan dengan jaringan. Okey. Antara bentuk persaingan ya yang biasa wujud dalam aktiviti perniagaan ya, persaingan harga, persaingan pasaran, ya, persaingan antara bangsa. Okey. Manakala untuk pasaran ya, terdapat beberapa jenis pasaran lah ya. Satu dinamakan sebagai pasaran persaingan sempurna, ya. Kedua, pasangan monopoli hanya dikuasai oleh satu-satu firma sahaja. Oligopoli dan monopolistik. Okey. Persaingan ya yang positifnya akan menyebabkan pesaing ya akan melakukan inovasi. Ya, akan berlumba untuk meningkatkan kualiti dan meningkatkan produktiviti mereka supaya produk yang mereka tawarkan dibeli oleh pelanggan. Okey. Tetapi untuk jaringan perniagaan pula, ya, jaringan perniagaan di sini merujuk kepada hubungan organisasi itu dengan pihak-pihak luar lah, ya, yang mana boleh dilakukan melalui pakatan strategik, ya, ataupun hubungan perjanjian formal dengan pembekal, pengilang dan pengedar untuk menghasilkan dan memasarkan produk. Maknanya semakin luas jaringan perniagaan itu, maka semakin mudahlah ya aktiviti perniagaan yang akan dijalankan. Ya, maknanya jaringan di sini dia merujuk berapa ramai jaringan ataupun kontak ataupun hubungan dengan pihak luar ya yang ada dengan organisasi tersebut. Okey. Itu untuk persekitaran persaingan dan jaringan. Okey, pengaruhnya ya dari aspek positifnya, persaingan yang sihat akan memberi pelbagai kelebihan kepada perniagaan ya, yang mana peniaga akan lebih menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif untuk dibangunkan ya, untuk bersaing di pasaran sebab masing-masing berlumba ingin menguasai pasaran. Jadi macam-macam idea yang kreatif, yang inovatif, penambahbaikan dilakukan terhadap produk yang
dipasarkan. Okey, dari aspek negatifnya, ya, persaingan yang sengit akan menyebabkan perniagaan sukar untuk bertahan, ya, tanpa menggunakan strategi yang berkesan. Ini terutamanya apabila pasaran yang dimasuki oleh peniaga itu mempunyai terlalu banyak pesaing. Ya, jadi dia akan memberikan persaingan yang sengit antara peniaga-peniaga ataupun organisasi-organisasi perniagaan yang ada dalam pasaran yang sama. Jadi sekiranya organisasi perniagaan tiada strategi, ya, yang berkesan, maka mereka tidak akan bertahan dalam pasaran tersebut. Okey. Persekitaran yang seterusnya, yang ketiga saya rasa adalah berkaitan dengan persekitaran sosial budaya. Untuk persekitaran sosial budaya ini, ya, dia merujuk kepada kepercayaan agama, budaya, adat resam, cita rasa penduduk sesebuah negara. Okay. Aktiviti perniagaan, ya, perlu memenuhi keperluan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara, ya, memahami sosio budaya masyarakat ataupun pelanggan sasaran. Okey, dari aspek pengaruh positifnya, sosio budaya, perniagaan seharusnya berupaya memahami sosio budaya pasaran, kerana apabila perniagaan itu memahami sosio budaya pasarannya, mereka berpeluang untuk menguasai pasaran sebenarnya. Ya, yang mana perniagaan boleh mengembangkan share pasaran dan mendapat pelanggan yang setia. Sebab itu, peniaga ataupun organisasi perniagaan perlu tahu, ya, sosio budaya penduduk setempat. Perlu faham sosio budaya dari aspek agama mereka, budaya, adat resam, cita rasa penduduk, dan menyesuaikan sosio budaya ini dengan produk yang bakal dipasarkan. Okay, dari aspek pengaruh negatif pula, ya, sekiranya perniagaan itu gagal untuk memahami sosio budaya tempatan ataupun pasarannya, maka, ya, kemungkinan besar produk yang akan mereka keluarkan itu tidak bersesuaian ataupun bertentangan dengan nilai sosio budaya masyarakat setempat. Ini akan mengakibatkan pelanggan, ya, akan mengakibatkan pelanggan beralih kepada produk pesaing. Okey. Okey, seterusnya adalah persekitaran politik dan perundangan. Okey, bagi persekitaran politik dan perundangan ada dua jugalah. Kita akan lihat dari segi politiknya dan yang kedua kita akan lihat dari segi perundangannya. Untuk persekitaran politik, ya, merujuk kepada keadaan politik yang akan mempengaruhi sesebuah perniagaan. Yang mana di sini itu dari segi politik, ya. Perundangan pula dia merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa terhadap perniagaan. Ya, jadi kita akan lihat dari aspek politik dan aspek undang-undang. Okey. Pengaruhnya di sini, ya, kestabilan politik sesebuah negara ataupun kawasan itu akan menjamin kelancaran dan pertumbuhan perniagaan. Okey. Manakala ketidakstabilan akan menyebabkan, ya, aktiviti perniagaan tidak berkembang. Okay, contohnya berlaku kacau bilau, perebutan kuasa, ya, keadaan politik yang tidak tentu, yang tidak menentu ataupun huru-hara, ya, dia akan menyumbang kepada pembangunan di sebuah perniagaan. Mungkin aktiviti perniagaan pun tidak dapat dilakukan dengan lancar disebabkan oleh masalah tersebut. Okey. Kemudian perniagaan yang mengikut perundangan, ya, akan maju dan diyakini. Ya, maknanya di sini aktiviti perniagaan dia kena mematuhi undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Okey. Sebab apa? Apabila perniagaan itu mematuhi segala undang-undang dan peraturan, maka pelanggan akan yakin dengan produk ataupun perkhidmatan yang mereka tawarkan. Okey, biasanya sistem perundangan yang ditetapkan oleh satu negara ataupun di suatu kawasan dia akan menghadkan, ya, keluaran produk di kawasan tersebut. Okey, contohnya di sini dengan mematuhi syarat-syarat perniagaan, dengan memiliki lesen perniagaan. Itu juga adalah undang-undang dan peraturan lah, ya. Okey.
Seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan persekitaran teknologi. Okey. Untuk persekitaran teknologi ini, dia merujuk kepada kaedah baharu untuk melakukan sesuatu. Okey, yang mana dapat meningkatkan produktiviti, menjimatkan masa dan mengurangkan kos. Okey, pengaruh teknologi di sini ya. Perniagaan yang menggunakan teknologi terkini akan berupaya untuk menghasilkan produk dengan cepat dan berkualiti serta dapat menguasai pasaran. Okay, penggunaan teknologi melibatkan kos yang tinggi ya, dan akan meningkatkan kos perniagaan. Okey, tapi dalam masa yang sama ya, persekitaran teknologi ini ataupun perkembangan teknologi ini sebenarnya dia akan mendorong pesaing untuk bersaing dengan meniru ataupun menggunakan ya teknologi baharu yang ada untuk bersaing di pasaran. Okey, yang mana keadaan ini akan menyebabkan usahawan baharu ataupun organisasi perniagaan baharu sukar untuk menembusi pasaran. Okey, ini kita ambil contoh lah ya, kita ambil contoh penggunaan teknologi. Okey, contoh organisasi yang menggunakan teknologi robot dalam pengeluaran produknya berbanding dengan organisasi yang menggunakan tenaga buruh dalam pengeluaran produk. Okey, untuk yang menggunakan robot, ya, sehari mereka boleh mengeluarkan contoh 1000 pasang baju. Tapi untuk yang menggunakan tenaga buruh, ya, tenaga manusia, satu hari mungkin 100 helai baju sahaja yang boleh dikeluarkan. Jadi di situ kapasiti pengeluaran kita sudah nampak dia punya perbezaan yang amat besar. Okey, jadi sekiranya organisasi yang menggunakan tenaga buruh ini tidak memperbaharui ataupun tidak ingin melabur dalam teknologi, ya, mereka akan ketinggalan dengan daripada pesaing-pesaing mereka. Sebab itu ya, teknologi ini ya, apabila organisasi itu dapat membuat pelaburan yang besar kepada teknologi, ya, maknanya mereka membeli teknologi ataupun mempelajari teknologi baharu, maka mereka dikatakan setapak di hadapan ataupun dua tapak di hadapan daripada pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Okey, walaupun sebenarnya melibatkan kos yang tinggi, tetapi dia memberi kesan yang amat besar kepada organisasi. Okey, seterusnya kita akan lihat persekitaran prasarana. Okey, prasarana cikgu rasa semua sudah sedia maklum apa itu prasarana. Ya, merujuk kepada kemudahan ataupun infrastruktur yang tersedia bagi memudahkan perniagaan beroperasi. Okey, contohnya sistem pengangkutan, sistem perhubungan, utility, zon perdagangan, pembangunan setempat dan gudang. Okey, yang mana di sini sekiranya prasarana yang lengkap disediakan, maka dia akan menjadikan kawasan tersebut sebagai tumpuan peniaga dan memudahkan aktiviti ataupun pengguna itu berurusan. Tetapi sebaliknya, sekiranya berlaku kekurangan prasarana, maka ia akan turut menjejaskan operasi perniagaan. Okey, seterusnya adalah persekitaran antarabangsa. Okey, di sini kita akan lihat berkaitan dengan semua aktiviti perniagaan terdedah kepada dunia luar daripada sempadan sesebuah negara. Maknanya aktiviti perniagaan antarabangsa ya semakin berkembang ya sekarang. Ya, mana-mana organisasi perniagaan yang telah memulakan perniagaan memang akan cuba untuk meluaskan ataupun melebarkan sayap perniagaan mereka hingga ke peringkat antarabangsa. Okey. Namun ya, dia akan memberikan cabaran. Ya, apabila kamu terlibat dalam perniagaan antarabangsa, perniagaan itu sebenarnya akan menghadapi cabaran ya, seperti cabaran sosial budaya, perundangan, persaingan antarabangsa, percukaian dan blok-blok perdagangan. Okey. Kalau perniagaan itu beroperasi dalam negara, kita ambil contoh cabaran daripada sosial budaya. Dan mungkin dia boleh mendapatkan maklumat ya berkaitan dengan aspek sosial budaya setempat.
ataupun mungkin peniaga sudah maklum berkaitan dengan sosial budaya setempat. Tetapi sekiranya perniagaan terlibat dalam persekitaran antarabangsa, sosial budaya itu adalah amat berbeza. Jadi memerlukan peniaga ataupun organisasi membuat kajian terhadap sosial budaya, melihat sosial budaya, memahami sosial budaya masyarakat di luar negara supaya produk yang dikeluarkan itu tidak bertentangan dengan sosial budaya masyarakat tersebut. Okey, pengaruhnya di sini ya, perniagaan yang berupaya untuk mengembangkan potensi perniagaan yang terlibat dalam pasaran antarabangsa ataupun persekitaran antarabangsa sebenarnya berupaya untuk mengembangkan potensi keuntungannya lebih tinggi. Okey, perniagaan itu juga turut akan menghadapi risiko peningkatan kos pengeluaran. Ya, kemungkinan kos bahan mentah di luar negara dia agak mahal lah berbanding dengan negara tempatan. Ya, selain itu, ya terma perdagangan antarabangsa yang rumit dan berbeza perlu dipatuhi dan perlu diberi keutamaan oleh organisasi perniagaan yang ingin terlibat dalam pasaran antarabangsa. Okey para pelajar, ya. Seterusnya, ya persekitaran. Kita telah habis untuk persekitaran umum, ya. Persekitaran umum dalam persekitaran perniagaan. Okey, jadi cikgu harap para pelajar boleh ingat ya ketujuh persekitaran umum tersebut dan boleh menjelaskan ya ataupun menerangkan berkaitan dengan pengaruh persekitaran umum itu kepada organisasi perniagaan. Okey, ingat persekitaran umum, ingatlah pesta PP. Okey, jadi pesta PP berkaitan dengan P1 politik dan perundangan, E ekonomi, S sosial budaya, T teknologi, A antarabangsa, P prasarana dan P yang terakhir persaingan dan jaringan. Itu akronim untuk kamu mengingati berkaitan dengan persekitaran umum. Ya, apa yang kamu kena ketahui ya untuk persekitaran umum, ingat fakta persekitaran umum ada 7 dan tahu macam mana ketujuh persekitaran ini memberi pengaruh kepada perniagaan. Okey, jadi rasanya sampai di sini sahaja perkongsian cikgu untuk anak topik persekitaran umum. Sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Ya, teruslah ke channel cikgu untuk perkongsian video-video berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada yang sudi untuk menonton video cikgu. Ya, jangan lupa like, share and subscribe ke channel cikgu. Okay, jadi rasanya sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.